Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di sini. Channel Azaman Sulaiman. Channel ini akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Tidak kira siapa kita, sisi hitam dan putih dalam kehidupan pasti kita akan melaluinya. Namun, ilmu mengenai kehidupan ini tidak pernah diajar di mana-mana sekolah atau universiti. Kita kena menimbanya sendiri dalam kehidupan melalui pengalaman hidup yang kita jalani. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudah singgah di sini. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk mengikutinya hingga akhir supaya kawan-kawan dapat faham akan citra yang disampaikan. Di samping itu, di bahagian akhir ada sudut pandang yang boleh kita kutip dan pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video-video lain dari channel ini yang boleh kawan-kawan ikuti. Untuk siaran kali ini, saya angkat citra politik yang berjodoh Tun Dr. Mahathir sahkan gagal martabatkan orang Melayu. Apakah pengesahannya itu? Jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Jom kita. Tun Dr. Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri keempat pada 16 Julai 1981. Berikutan peletakan jawatan Tun Hussein On. Tun Hussein On meletak jawatan sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Berikutan beliau telah dicabar oleh Sulaiman Palestin sebagai Presiden UMNO. Walaupun Tun Hussein On menang dalam pertandingan itu, Tun Hussein On mendapat sebanyak 898 undi. Manakala pencabarnya Sulaiman Palestin hanya memperolehi 250 undi. Mungkin Tun Hussein On merasakan dirinya tidak dihormati lalu melepaskan jawatan Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Ramai pengamat politik merasakan penentangan Sulaiman Palestin didokong oleh Tun Dr. Mahathir. Sulaiman Palestin dikatakan orang kuat Datuk Harun Idris. Begitu kecewa pucuk pimpinan UMNO memenjarakan Datuk Harun Idris, maka Tun Dr. Mahathir telah memainkan peranan agar Sulaiman Palestin menentang Tun Hussein On. Selepas menjadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir bimbang perkara seumpama itu berulang, maka semua timbalannya yang mula popular akan disingkir. Bermula dengan Tun Musa Hitam, Tun Ghaffar Baba dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oleh sebab itulah Tun Dr. Mahathir mampu bertahan sehingga 22 tahun sebagai Perdana Menteri. Setelah begitu lama berkuasa, akhirnya Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan Perdana Menteri kepada Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi selepas melihat prestasi BN UMNO dalam PRU ke-10 menurun dengan agak drastik dan beliau merasakan kalau terus memimpin negara, BN UMNO akan tewas dalam pilihan raya setelah itu. Jadi, sepanjang 22 tahun berkuasa sebagai Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir
tidak melakukan banyak perkara untuk bantu orang Melayu dan Bumiputera. Walaupun dalam setiap kali pilihan raya Tun Dr. Mahathir hanya memainkan isu Melayu, itu hanya untuk memenangi hati orang Melayu. Dan bila menang, beliau lupa untuk membantu orang Melayu. Dalam PRU 15 yang lalu, Tun Dr. Mahathir cuba mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi yang dimenanginya dalam pilihan raya ke-14, mewakili Bersatu. Tetapi bertanding menggunakan logo PKR. Namun, dalam pilihan raya ke-15, beliau bertanding atas tiket Pejuang yang baru ditubuhkan bersama anaknya Datuk Seri Mukhris dan penyokong kuatnya. Tun Dr. Mahathir dan anaknya serta semua mereka yang bertanding atas tiket Pejuang atau GTA bukan saja kalah, malah hilang wang pertaruhan. Diingatkan beliau akan bersara dari politik kerana telah sedar rakyat sudah tidak lagi menyokongnya. Rupanya tidak. Tun Dr. Mahathir keluar dari Pejuang yang ditubuhkannya dan masuk pula Parti Putera yang dipimpin oleh Datuk Dr. Ibrahim Ali. Tun Dr. Mahathir melancarkan proklamasi orang Melayu bagi menunjukkan sedangkan beliau telah hilang sokongan rakyat sehingga hilang wang pertaruhan. Maka sambutan yang diterima cukup dingin. Cuma Presiden PAS dan kucu-kucunya baru-baru ini menyambut dan menandatangani proklamasi itu. Nampaknya Tun Dr. Mahathir lupa proklamasi orang Melayu itu membuktikan yang beliau gagal merangka dan melaksanakan perjuangan orang Melayu yang sebenar. Walaupun telah berkuasa 22 tahun dan tambahan 22 bulan. Semasa berkuasa begitu lama, terlalu banyak hak orang Melayu dirobek. Salah satu isu berkaitan dengan Raja-Raja Melayu adalah payung orang Melayu. Tapi Tun Dr. Mahathir telah merobeknya. Pada tahun 1983, Tun Dr. Mahathir meminta perlembagaan supaya undang-undang boleh digubal tanpa persetujuan Yang di-Pertuan Agong. Begitu juga isu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, PPSMI. Dalam bahasa Melayu pun anak Melayu terkial-kial untuk lulus cemerlang. Ini kan pula dalam bahasa Inggeris. Alasan yang diberi, sains dan matematik adalah bidang yang menjadi asas dan berperanan penting dalam kemajuan dan pembangunan sesebuah negara. Pelbagai inovasi penemuan baru dalam berbagai bidang ini dalam bahasa Inggeris. Di samping itu, bahasa Inggeris adalah bahasa hubungan antarabangsa dan penguasaan dalam bahasa ini memudahkan perolehan ilmu dalam bidang ini. Tun Dr. Mahathir berpendapat bahawa Malaysia makin ketinggalan dalam arus globalisasi, tidak seperti kejayaan Singapura dan India yang semakin melangkah ke depan kerana kebiasaan orang dengan bahasa Inggeris. Kenapa melihat Singapura dan India?
Sedarlah bahawa negara-negara yang mengutamakan bahasa ibundanya juga jauh lebih maju seperti Jepun, Korea, Thailand dan Vietnam dari rantau Asia. Malah di negara barat seperti Jerman, Perancis dan lain-lain negara juga mengutamakan bahasa ibunda mereka. Mereka tetap maju. Siapa pula yang mempelekehkan orang Melayu dengan mengatakan orang Melayu malas? Kalau bukan Tun Dr. Mahathir. Beliau lupa rata-rata penjawat awam adalah orang Melayu. Seandainya orang Melayu malas, jentera kerajaan tidak akan bergerak. Pekerja kilang dan syarikat swasta di peringkat bawah juga orang Melayu. Sekiranya orang Melayu malas, habis tutup kilang yang ada di negara ini. Banyak lagi pekerjaan yang dilakukan oleh orang Melayu, misalnya petani dan penoreh getah. Pendapatan biasa-biasa saja. Seawal pagi, mereka telah bangun dan buat kerja. Adakah orang Melayu malas? Begitu juga isu PTPTN yang rugi anak Melayu yang berjaya melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian awam. Dulu-dulu anak Melayu yang berjaya melanjutkan pengajian ke universiti awam akan mendapat beasiswa. Selepas wujudnya PTPTN, tidak lagi. Dan apabila keluar universiti belum mendapat kerja, sudah menanggung hutang berpuluh ribu ringgit. Bagaimana mereka hendak membantu keluarga mereka yang memang susah? Sebenarnya banyak lagi Tun Dr. Mahathir merobek hak orang Melayu. Cukuplah sekadar bahan yang telah dibangkitkan itu. Jadi proklamasi orang Melayu yang diwujudkan itu semata-mata ingin mendapatkan sokongan orang Melayu sahaja untuk mendapatkan kembali kuasa. Cukuplah selama 22 tahun tambahan 22 bulan orang Melayu bagi kuasa. Cukup dan cukuplah. Alhamdulillah. Begitulah pembicaraan saya mengenai citra politik yang berjodoh Tun Dr. Mahathir sahkan gagal bantu orang Melayu. Martabatkan orang Melayu. Diharapkan citra ini akan dapat membuka minda kita agar tidak lagi tertipu dengan helah Tun Dr. Mahathir. Selama 22 tahun dan tambahan 22 bulan, Tun Dr. Mahathir dilihat tidak membantu orang Melayu, malah merobek hak dan keistimewaan orang Melayu. Orang Melayu Langkawi telah menunjukkan jalan keluar Tun Dr. Mahathir dalam politik. Terima kasih orang Langkawi. Namun hari ini, beliau cuba bangkit mengusulkan proklamasi orang Melayu. Beliau lupa proklamasi itu membuktikan beliau gagal melaksanakan amanah orang Melayu yang diberikan kepadanya cukup lama. Sekali lagi, saya ingin nyatakan sesungguhnya pembicaraan politik di channel ini tidak sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya, berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Di sini tidak ada caci maki kerana saya tetap menggunakan pendekatan dan etika penulisan politik di akhbar dan majalah. Mungkin ramai yang tidak suka, tapi itu bukan saja etika kewartawanan, malah amat sesuai di sudut agama kita yang mengutamakan akhlak dan moral. Agama kita bukan semata-mata amal dan ibadat sahaja,
malah akhlak dan moral juga teramat penting. Rasulullah banyak berdakwah melalui akhlak dan moral baginda. Sehubungan itu, saya juga memohon agar kawan-kawan yang ingin komen, elakkan maki hama. Jaga akhlak dan moral kita sebagai orang Islam. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.